وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. Yang saya kasihi saudara pengurusi majelis yang dihormati dan diraihkan rakan saya Dr. Wong Chin Kuat dan Syed Sirkit, serta yang hormat Dr. Fazli dan yang hormat dan para petugas penganjur program ini dan tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Saya ditugaskan untuk berbincang dengan tuan-tuan, bukan berceramah. Kita lebih suka ada dua hal perbincangan, dan saya hanya bertugas untuk memandu perbincangan dengan tajuk Islam telah membawa rahmat ataupun kebaikan kepada masyarakat berbagai agama dan bangsa sepanjang sejarah. Kita mulakan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad, kata Allah, diutuskan untuk membawa rahmat kepada seluruh universe, bukan sahaja alam bumi, tetapi juga semua isi universe ini. Oleh kerana Islam mempunyai doktrin universal, dan semua elemen ataupun apa yang wujud di dalam universe ini adalah dianggap sebagai satu kesatuan, di mana manusia menjadi pemain utama. Makhluk ataupun ciptaan yang lain adalah subjek yang diwujudkan untuk membolehkan manusia berperanan. Pendekatan Islam ialah integrasi dan sinergi di antara semua unsur-unsur alam. Kerana itu, rahmat adalah satu unsur yang penting supaya semua unsur-unsur yang lain dapat hidup bersama dan bukan bertentangan di antara satu sama lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam persepsi ataupun konteks membawa rahmat kepada semua manusia dan juga makhluk yang lain, Nabi Muhammad telah meletakkan asas-asas baik yang dipandu oleh Al-Quran ataupun dalam kehidupan pribadi baginda sendiri yang diikuti oleh umat Islam selepas daripada baginda. Kita mulakan dengan kebebasan beragama. Tidak syak lagi bahawa Islam membawa satu fahaman agama yang mungkin berbeza dengan fahaman-fahaman yang lain, tetapi Islam mengizinkan perbezaan itu wujud. La ikraha fid din, tidak boleh dipaksa ataupun pemaksaan dalam tajuk agama, dalam bidang agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi anda agama anda dan bagi saya agama saya. Tidak ada paksaan dalam agama adalah satu doktrin yang sangat penting. Ada beberapa faktor Islam membina doktrin ini. Satu daripadanya ialah agama adalah pilihan tiap-tiap individu manusia, dan pilihan ini boleh dibuat melalui kemampuan berfikir yang telah disediakan bagi semua manusia. Tiap-tiap manusia mempunyai kemampuan berfikir yang boleh menentukan mana satu yang baik dan mana satu yang buruk, dan dengan itu adalah tidak logik untuk kita memaksa
orang yang mempunyai fikiran mengikut sesuka hati apa yang kita nak paksakan. Kerana itu Islam sangat suka kepada dialog dan perbincangan, ataupun kalau lebih tinggi lagi perbahasan dan perdebatan. Kalau kita kata dialog, ia lebih mesra kerana tiap-tiap satu pihak boleh memberikan pandangan dan bertanya tentang sesuatu perkara. Dan kalau kita katakan perdebatan, di sana ada unsur kalah dan menang. Baik dialog maupun perdebatan, Islam membuka ruang yang luas. Oleh kerana itu, dalam sepanjang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah diamalkan kebebasan beragama ini, dan saya berikan dalam masa yang singkat ini beberapa contoh dalam konteks ini. Satu daripada contoh yang menarik ialah pada masa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab adalah successor ataupun pengganti Nabi dari segi menjaga ataupun meluluskan kerajaan, to govern. Ialah khalifah yang kedua selepas Nabi wafat. Tuan-tuan semua tahu, baginda diganti sebagai pemimpin negara oleh Abu Bakar, rakan ataupun sahabat paling rapat dengan baginda, atas kelayakan dan merit, bukan kerana hubungan rapat tadi. Dan yang kedua ialah Umar Al-Khattab. Pada masa Umar Al-Khattab menjadi ketua kerajaan, orang Islam telah berjaya membebaskan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis yang ada pada hari ini, yang pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan Rom yang beragama Kristian. Apabila Umar Al-Khattab tiba di Baitul Maqdis seperti yang disyaratkan oleh ketua agama Kristian yang ada di Baitul Maqdis pada waktu itu, di mana syaratnya ialah dia hanya boleh menyerahkan pintu kota Baitul Maqdis kepada Umar sendiri dan bukan kepada panglima tentera ataupun pihak-pihak yang lain. Kerana itu Umar telah bertolak dari Madinah yang menjadi ibu kota kerajaan Islam pada waktu itu ke Baitul Maqdis, dan bila sampai di Baitul Maqdis, ketua gereja ini telah menjemput Umar Al-Khattab untuk melawat gereja mereka. Dan ini telah berlaku. Umar telah masuk dalam gereja ini, dan kemudian pada waktu itu tiba waktu sembahyang zuhur, afternoon prayer, lebih kurang dalam jam 1:30 tengah hari. Dan ketua pagi ini sebagai penghormatan kepada Umar, ketua kerajaan, telah menjemput Umar untuk menunaikan sembahyang zuhur beliau dalam gereja tersebut. Tetapi Umar telah menolak dengan alasan, jika saya sembahyang di sini dalam gereja ini, sedangkan ini adalah rumah ibadat orang Kristian, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun kemudian akan berlaku pertikaian agama, berebut rumah ibadat. Orang Islam yang datang kemudian akan menganggap ini adalah masjid kerana Umar pernah bersolat di sini, dan pada waktu itu akan berlaku pertikaian agama, dan Umar meminta izin untuk keluar daripada gereja dan melakukan solat berhampiran dengan gereja berkenaan yang sekarang telah dikenali sebagai Masjid Umar Al-Khattab. Ini contoh toleransi dari segi kebebasan beragama, ambil daripada apa yang telah saya sebutkan tadi.